Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diizinkan kita pada Allah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersua dan bertemu. Dan pada 2 minggu yang lepas sepatutnya kita ada kuliah di sini. Saya kebiasaan selepas Zuhur hari yang kuliah tu, kalau tak ada makluman kuliah, saya kira tak ada kuliah dalam malamnya. Jadi kebetulan hari tersebut saya tunggu lepas Zuhur tak ada apa-apa pengumuman. Jadi saya pun terlepas sampai ke KL. Itu cerita dia. Tapi hari ni semalam lagi dia orang dah confirm. So malam ni alhamdulillah kita dapat bersama dan bersua insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat ya. Satu lagi. Okey. So baik sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung, iaitu kajian kita berkaitan tentang petua rezeki daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So malam ni kita nak baca satu ayat daripada surah Yunus ayat 31. Tajuk dan topik kita topik rezeki daripada Al-Quran dan sunnah, supaya kita betul-betul dan benar-benar faham tentang konsep rezeki di dalam Islam, supaya kita tak salahkan Allah sebagaimana orang-orang Yahudi. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami tadabbur ayat yang ke-64 daripada surah Al-Ma'idah. Beberapa hari yang lalu kami ada kelas tadabbur dan kami telah membaca ayat yang ke-64 daripada surah Al-Ma'idah, cerita tentang perangai dan sikap orang Yahudi. Orang Yahudi ni mereka pernah berada pada satu kedudukan di dalam kehidupan. Allah berikan kepada mereka seluruh nikmat. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu ya bani Israel, wahai bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu ahdi bi. Allah kata, wahai bani Israel, ingatlah kalian, kenanglah kalian akan nikmat-nikmat yang kami telah berikan kepada kalian. Maka nak ceritakan bagaimana orang Yahudi ni Allah bagi kepada mereka nikmat yang banyak, tetapi sebahagian daripada mereka telah kufur kepada Allah. Ketika mana mereka berada pada satu keadaan Allah tarik nikmat rezeki yang diberikan kepada mereka, bisnes tak menjadi, tanaman tak mengeluarkan hasil, macam-macam kesusahan demi kesusahan, mereka mula mentohmah Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah telah terbelenggu. Dia kata apa? Orang Yahudi kata tangan Allah dah terikat dah. Allah dah jadi kedekut. Dulunya Allah baik, sekarang Allah dah tak baik. Dulunya Allah bagi kepada kami, hari ini Allah dah tak bagi pada kami. Maka kata mereka, yadullahi maghlulah, tangan Allah telah pun terikat, tangan Allah dah tertutup, tangan Allah tak memberi lagi seperti mana kebiasaan. Allah jawab, bal yadahu mabsutatan, tidak, tangan Allah sentiasa memberi kepada manusia, iaitu kepada sesiapa pun yang dia nak. Menariknya, asbabun nuzul yang kedua cerita tentang ayat ini, iaitu bila mana orang-orang Yahudi dia melihat golongan muhajirin yang datang daripada Mekah.
Orang Muhajirin datang daripada Mekah. Bila Muhajirin ni damai daripada Mekah ni, ramai di antara Muhajirin ni di kalangan orang yang susah. Jadi mereka kutuk orang-orang Islam dengan berkata, tengok orang Islam, Tuhan telah kedekut kepada orang Islam. Tuhan tak bagi lagi rezeki kepada orang Islam dan Tuhan bagi kepada kami. Baik. So, kita tak nak jadi salah faham macam orang Yahudi yang menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita nakkan sesuatu kita tak dapat. Kenapa jadi macam tu? Kerana mereka tidak memahami konsep rezeki yang sebenar, kerana mereka merasakan rezeki itu hanyalah berupa harta benda dan wang ringgit yang mereka dapat. Baik, so malam ni kita sambung perbincangan kita rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita nak tengok apa ayat-ayat yang Allah cerita berkaitan tentang rezeki ni. Baik, saya akan bacakan ayat daripada surah Yunus ayat yang ke-31. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah kata, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Surah Yunus ayat 31. Apa Allah cerita pada surah Yunus ayat 31 ni? Allah kata, bertanyalah mereka, iaitu orang-orang musyrik. Geng Mekah, geng musyrikin Mekah, mereka bertanya. Kepada siapa mereka bertanya? Mereka tanya kepada Nabi SAW. Siapa yang bagi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Wahai Muhammad, siapa yang bagi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Baik, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi SAW pergi bertanya kepada orang musyrik yang mana mereka ini tidak meyakini akan rezeki yang Allah datangkan daripada langit dan bumi. So Allah tanya, siapa yang bagi rezeki daripada kamu, iaitu air yang turun daripada langit? Siapa yang buat? Siapa yang menjadikan rezeki daripada bumi, pokok tumbuh, rumput tumbuh, airnya keluar dan pelbagai hasil mahsul yang datang daripada bumi? Allah kata, tanya lagi kepada mereka yang kufur, mereka yang ingkar ini. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menjadikan seseorang dapat melihat? Siapa yang menjadikan seseorang dapat mendengar? Tanya lagi mereka, dan siapa yang mengeluarkan makhluk yang hidup daripada benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati daripada makhluk yang hidup? Siapa yang menciptakan dan menghidupkan semua makhluk? Tanya lagi Allah kata, dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Siapa yang menjadikan panas, siapa yang menjadikan sejuk, siapa yang menjadikan angin, siapa yang menjadikan pokok, siapa yang menjadikan malam bertukar menjadi siang, tak pernah tersilap walaupun sekalipun. Maka kata Allah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab dan mengakui bahawa sesungguhnya Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Termasuk golongan Mekah, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu bertanya kepada orang yang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab dengan tegas dan berkata, la yaqulunna Allah, pasti Allah lah yang menguasai ataupun yang menciptakan langit dan bumi tersebut. Maka oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, kenapa kamu tidak mahu bertakwa kepada Allah? Maksudnya, kalau dah kita tahu Allah yang bagi rezeki, kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa tak bergantung harap kepada Allah? Kenapa tak nak bertawakal kepada Allah yang memberikan kepada manusia rezeki? Ada orang yang keluar daripada awal pagi, seawal pukul 5 pagi, tak subuh lagi dah keluar dah. Ketika mana mereka keluar mereka kerana nak mencari rezeki. Bila sampai jam 6 pagi azan berkumandang, pada saat tersebut tidak pun mereka datang dan sujud kepada Allah, Tuhan yang memberikan kepada mereka rezeki. Cari rezeki tetapi lupa kepada yang memberi rezeki. Adakah itu adalah seorang makhluk yang bersyukur kepada Allah di atas apa yang Allah ciptakan dan berikan nikmat pada mereka? Maka jadilah mereka di kalangan orang yang tidak bersyukur. Bila kita tengok ayat ini, maka kita dapat faham beberapa perkara.
Di antara benda yang kita boleh faham, setiap apa yang mampu kita nikmati dan kita manfaatkan, sama ada datang daripada panca indera makhluk itu sendiri, maka dia adalah rezeki. Baru kita tahu daripada ayat ini, rupa-rupanya boleh melihat itu adalah satu rezeki. Boleh bertutur, satu rezeki. Boleh mendengar, satu rezeki. Boleh memegang, satu rezeki. Boleh berjalan juga adalah satu rezeki. Yang sebelum ini kita hanya faham, rezeki itu adalah duit, duit, duit dan duit. Rezeki saja, harta, harta, harta dan harta. Kita tak nampak nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Nak tak kita, kalau ada orang datang kat sini, dekat Masjid Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini, berkata kepada kita, pilih, nak tak saya berikan kepada kamu 3 juta pada malam ni? Kita panggil seorang, mai sini kat depan, saya nak berikan 3 juta. Ambil 3 juta ni. Tetapi, waktu yang sama saya akan mengambil 2 biji mata kamu. Kamu takkan dapat melihat lagi. Siapa yang mau? Mau Haji? Mata buta, 3 juta dapat. 3 juta. Share sebiji 1 juta. Baki lagi 2 juta. Rumah 1 juta. Baki lagi 1 juta duit poket. Tak mau? Ha? Penglihatan hilang. Tak apa penglihatan hilang, telinga dengar. Tak mau juga. Kat situ baru kita tahu, rupa-rupanya mata ni rezeki besar. Baik, nak tak kita diberikan pada kita 10 juta tapi pekak badak. Jadi pekak badak kita tak mau. Nak tak kita diberikan kepada kita 10 juta ataupun 100 juta tapi bisu, pekak, tuli semua ada belakang. Tak mau. Tuan-tuan, kami ada seorang sahabat kami. Sahabat kami ni dia bukanlah dia buta. Dia tak buta mata, dia tak pekak telinga, mulut dia pun tak bisu. Macam orang yang lain. Cuma satu nikmat awak ambil daripada dia. Tuan-tuan tahu nikmat apa? Naik motor. Naik motor, tiba-tiba datang lori langgar handle motor dia tu. Jatuh, berdebak, jatuh. Dia pun sedar-sedar dah duduk dekat hospital. Berbalut dah ni. Kemudian apa berlaku? Setelah beberapa ketika, dia pun cek tengok badan dia ni rupanya ada kecederaan pada tangan dan sebagainya. Sampailah satu hari dia sedar Allah telah tarik satu nikmat yang besar kepada dia. Bila satu hari dia semayang. Bila dia semayang, tak rasa lagi ni semayang. Kemudian ambil wuduk, dah selesai semua. Saat ketika mana dia nak solat. Waktu sebelumnya dia tahu tangan dia sedikit cacat. Jari dia ni ada jari yang putus. Bila hari dia semayang tu, apa dia kata? Ketika dia sampai waktu tasyahud, waktu nak baca tahiyat tu, dia pun baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waktu ketika dia nak mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dia nak angkat jari dia, tiba-tiba baru perasan jari telunjuk dah hilang. Jari telunjuk dia hilang, menangis. Dia kata sebab apa? Baru dia tahu rupa-rupanya jari telunjuk ini adalah satu nikmat. Dan dengan jari telunjuk inilah dia mengangkat jarinya saat ketika mana dia menyebut kalimah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila mana saat dia menyebut tasyahud, jari dah tak boleh angkat. Baru dia tahu rupa-rupanya satu jari ini adalah nikmat yang amat besar pada waktu tersebut. Ada orang Kelebang. Orang Kelebang ni bukan jauh. Seorang cikgu besar pencen. Saya ceramah di Masjid Al-Aminin satu hari. Selesai daripada ceramah, saya keluar, ngam-ngam terserempak dengan dia. Kebetulan dia ikut beberapa kuliah saya di sekitar Melaka. Jumpa, kita pun pasal kenal dia. Kita tanya dia, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam ustaz. Kita pun tanya apa khabar cikgu. Dia kata, baik ustaz, macam ni lah ustaz. Baik orang tua, jalan dah pakai tongkat sekarang. Sebelum ni okey, sekarang okey. Bila saya tengok dia pakai tongkat, saya tanya pasal apa cikgu? Dia kata, saya lutut ustaz. Lutut saya dah teruk dah. Okey, lutut saya dah teruk. Bila saya tanya macam tu, dia kata lutut dia teruk. Saya tanya soalan seterusnya, cikgu semayang macam mana? Kita tanya ni pasal kita nak berbahasa dengan dia. Tanyalah dia, cikgu semayang macam mana? Tanya saja cikgu semayang macam mana, dia menangis macam budak-budak. Nangis tak esak-esak. Saya tanya pasal apa cikgu? Dia kata, ustaz, dah 2 tahun saya solat, saya tak boleh sujud macam orang yang lain.
Saya kata okey, no problem. Walaupun tak boleh sujud, okey, Allah masih terima. Nak buat macam mana kita uzur? Dia kata tidak ustaz, tidak sama. Dia kata saya pernah sujud sebelum ini dan sekarang saya tak mampu sujud dengan 7 anggota. Saya hanya sujud dengan 5 anggota sahaja. Yang lain saya tak mampu, dahi saya tak mampu sujud sebagaimana orang biasa. Waktu tu baru kita tahu rupa-rupanya dahi yang dapat turun sujud itu adalah satu nikmat yang amat besar yang Allah berikan pada kita. Kita tak faham sebelum ni, kita duk ingat duit semata-mata bila sebut rezeki. Rupa-rupanya panca indera, anggota tubuh badan juga adalah merupakan satu nikmat dan satu rezeki yang besar yang Allah berikan kepada seseorang. Baik, next dia sambung lagi. Dia kata setiap apa-apa yang ada di permukaan bumi daripada ayat yang kita baca. Apa saja yang ada di atas muka bumi atau yang tertimbus di dalamnya, kesemuanya adalah rezeki. Kita tak tahu, kita duk nampak rezeki kita pergi kerja cukup bulan, Allah kita dapat kad ATM pergi cucuk dapat duit. Kerja apa cikgu, kerja apa pegawai, kerja apa engineer, kerja apa pegawai bank, kerja apa ahli muzik, kerja apa ahli sukan. Maka kesemuanya pakai dapat belaka gaji bulan-bulan. Baik, tapi ada orang dia tak kerja macam kita. Macam mana dia nak dapat duit ni? Macam mana dia nak jadikan rezeki? Allah kadang-kala jadikan benda yang kita tak nak rezeki kepada orang yang lain. Tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan tengok baju tuan-tuan yang terpakai dah buruk dah, tuan-tuan campak dalam tong sampah. Tengok pula macam-macam benda, peralatan, tupperware lah, benda-benda terpakai yang ada kat dalam rumah tuan-tuan, tuan-tuan buh dalam tong sampah. Besok lori sampah mai pungut, mai ambil, dia pergi campak pula dekat satu tempat yang lain. Rupa-rupanya Allah jadikan pada sampah itu ada rezeki untuk orang yang lain. Siapa tahu? Maka Allah jadikan dia korek, dia jumpa. Ada orang dia bukan kerja makan gaji, dia bukan cikgu, dia bukan pegawai bank, dia bukan ahli sukan, dia bukan ahli muzik, dia bukan petani, dia bukan apa pun. Tapi kebetulan Allah jadikan rumah dia dekat tepi laut. Apa dia buat? Pagi petang dia bawa satu alat, dia pergi dekat tepi laut ni, dia pergi congkek-congkek, korek-korek dekat dalam tanah, dia dapat beberapa siput. Allah jadikan rezeki bagi dia daripada binatang-binatang yang duduk kat dalam tanah. Ada orang dia tak mampu kerja yang besar, dia tak mampu kerja makan gaji, dia tak ada tanah. Tapi apa dia buat? Rumah dia tu kat tepi hutan. Apa dia buat? Dia pergi korek-korek dalam tanah, jumpa cacing. Ambil, buh dalam satu plastik, tunggu tepi jalan, orang nak pergi memancing, mai beli dekat dia, umpan untuk buat umpan pancing. Jadi rezeki. Tuan-tuan, subhanallah, Allah jadikan kepada manusia itu ada benda yang boleh menghasilkan rezeki kepada mereka. Kadang-kala benda yang kita tak sangka pun, benda tu boleh jadi satu rezeki kepada orang yang lain. Allah boleh buat. Maka semuanya berada di dalam penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata lagi, setiap apa-apa yang ada di permukaan air atau di bawahnya adalah rezeki. Allah jadikan benda yang berada kat dalam air jadi rezeki. Tuan-tuan, kalau siapa yang pernah hidup di kawasan kampung, kita pergi mandi sungai. Sungai berdekatan dengan sawah padi. Padi zaman dulu setahun sekali baru keluar hasil. Nak tunggu padi keluar hasil, nak makan apa? Nak makan apa? Pergi mandi sungai, terjun, gedebung, terjun. Bila terjun, panjat balik naik dekat titi ataupun jambatan yang ada dekat sungai. Pegang-pegang jambatan tu ada macam benda. Pegang ambil tengok, rupanya dah banyak dah. Apa dia? Siput sedut. Jumpa siput sedut dekat batang titi jambatan tu ada siput sedut. Kemudian buat apa lagi pula? Orang yang pergi kerja sawah padi. Saya orang Kedah. Orang Kedah ni banyak sawah padi. Nenek saya buat padi setahun sekali dapat hasil. Apa makanan mereka boleh makan? Nak hidup 1 tahun ni. Subhanallah, Allah jadikan rezeki kepada mereka. Pagi nak keluar pergi sawah padi ni bawa apa? Dia bawa, saya tak tahu apa orang panggil sini Dia macam pengain tapi pendek. Dia bawa banyak dalam 20 macam tu, letak kat atas bahu. Tangan kiri pegang bakul air kopi, cucuk pisang, nasi lemak ke pulut, bawa. Sambil-sambil dia berjalan ke atas batas padi, dia cucuk 1, 2, 3, 4 sampailah kat hujung. Dia pun buat kerja kat tengah sawah padi. Ketika dia nak balik pukul 11, dia cabut ikan haruan, cabut ikan keli, cabut ikan sepat, cabut ikan betuk ataupun ikan betuk, ikan puyuh, macam-macam jenis ikan. Balik, penuh baldi ni dapat ikan.
Baik, kemudian orang dulu tak ada peti ais. Kat mana dia nak simpan? Kat mana simpan? Peti ais tak ada. Ikan banyak. Apa peti ais dia orang? Tongdram. Pandai Pak Haji. Dia buat kolam air. Dalam kolam air itulah jadi peti ais orang zaman dulu. So tak payah siang semua. Sebahagian lepaskan kat dalam kolam, sebahagian yang lain siang. Kalau banyak sikit, buat jemur, boleh makan. Jadikan sarapan pagi, makan dengan pulut. Akhirnya, setahun tak pernah lapar sedikit pun, mereka tak ada gaji, tapi mereka boleh hidup. Orang yang duduk dalam hutan, Allah jadikan makanan-makanan dalam hutan. Orang yang duduk kawasan bukit, Allah jadikan makanan kat bukit. Baik, kambing Malaysia makan apa? Kambing di negara kita Malaysia makan apa? Makan rumput, kan? Makan daun rumah orang, makan pokok bunga orang, makan rumput. Kambing kat Malaysia. Agak-agak kambing yang hidup di padang pasir, apa makanan dia? Dia tak ada rumput. Padang pasir, tuan-tuan. Apa makanan kambing yang ada dekat sana? Rupa-rupanya saya duduk perhati lama, saya duduk di Jordan. Kambing ni bukan 10 ekor, bukan 20 ekor, 1000 ekor berjalan di lereng bukit. Lereng bukit yang tak ada sebatang pokok pun, tak ada sehelai pun daun kat atas bukit tersebut. Tapi kambing itu dapat makan. Apa makanan dia? Rupa-rupanya dia pergi dekat celah-celah batu tu, Allah jadikan lumut-lumut kecil. Lumut itulah makanan dia. Dan Allah jadikan pada batu-batu bukit itu garam yang dia akan pergi jilat kat situ. Baik, kambing dia kambing yang sehat, tak ada kambing yang kurus. Bahkan kambing dia di antara kambing yang terbaik. Walaupun kita katakan dia hidup hanya di tengah padang pasir pada waktu tersebut. Nampak bagaimana Allah menjadikan rezeki di daratan, di lautan, bahkan di dalam hutan sekalipun di mana tempat akan terdapat rezeki baginya. Baik, dia kata, setiap apa yang dipancari sinaran matahari dan bulan adalah rezeki. Tuan-tuan, kita hidup tiap-tiap pagi kita perlukan matahari. Nak jemur baju, nak pergi bekerja. Dan waktu yang sama malam kita memerlukan gelap untuk kita nak tidur. Dan Allah jadikan sinaran matahari dan juga bulan itu adalah merupakan rezeki yang besar kepada manusia. Bahkan rezeki Allah teramat luas. Tetapi ramai di antara manusia yang tidak sedar akan rezeki tersebut. Bahkan rezeki Allah itu kerana teramat banyak sehingga menjadikan manusia kelabu mata. Mengelabui mata mereka sampaikan mereka tak nampak lagi sebenarnya rezeki Allah itu teramat banyak kepada hamba-hambanya. Baik, qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini, dia kata, rezeki Allah itu maha luas sehingga seringkali segala yang disangka musibah hakikatnya adalah rezeki yang tidak terjangkau. Ada seorang arkitek daripada KL. Arkitek ni dia buat apa? Dia sibuk ni 24 hours, gaji puluh ribu. Ada syarikat sendiri. Satu hari tengah meeting, tiba-tiba rasa sesak nafas, gedebak, jatuh, kolaps. Rupa-rupanya kena serangan jantung. Hantar pergi ke AJN, doktor bagi cuti 6 bulan, rehat dekat rumah. Dia biasa sibuk ni, tiba-tiba kena rehat. Akhirnya dia pun rehat dekat rumah. Setelah 6 bulan, apa dia kata? Saya mengucapkan syukur sangat-sangat kepada Allah kerana telah mendatangkan kepada saya sakit jantung itu tadi. Kenapa dengan sakit jantung? Apa kaitan sakit jantung dengan dia bersyukur? Dia kata kalaulah tidak kerana sakit jantung, nescaya dia tak kenal Al-Quran. Kalau tidak kerana sakit jantung, dia tak tahu pun yang betapa isteri dia penat buat kerja di rumah. Cerita dia duduk kat rumah baru dia tahu isteri dia buat apa di rumah daripada pagi sampai malam. Isteri dia pula selalu hadir majlis ilmu. Isteri dia kata, abang, saya duk ikut kelas Al-Quran, kelas tafsir. Jomlah join. Mula-mula pergi kali pertama rasa tak best. Sampailah kali kedua, ketiga, keempat. Akhirnya menjadikan dia daripada tak kenal Al-Quran, dapat kenal Al-Quran. Hanya disebabkan kerana sakit tu tadi. Kalau tanpa sakit tu tadi, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala takkan jadikan dia kenal Al-Quran. Saya berlaku satu peristiwa di dalam kehidupan saya. Sebab tu orang kata di sebalik sakit tu ada nikmat. Saya ni pemalas belajar. Malas sungguh, tapi ketika saya dapat sambung, disebabkan saya malas, akhirnya belajar
keputusan tak cemerlang pada peringkat permulaan. Bila keputusan tak cemerlang, tak ada kerja yang paling sesuai, kita jadi driver. Driver siapa? Driver Tok Guru yang mengajar saya di pondok yang saya mengajar di, yang belajar di Kedah. Tok Guru tu tanya saya, hang nak jadi apa nanti? Saya kata jadi ustaz. Muka macam hang nak jadi ustaz? Saya kata ya. Hang tahu tak bila hang boleh jadi ustaz? Tak tahu Tok Guru. Hang tunggu burung gagak jadi hitam. Burung gagak jadi putih. Maksudnya burung gagak beruban, baru hang boleh jadi ustaz. Maknanya mustahil muka macam hang nak jadi ustaz. Tok Guru ni kadang dia bergurau dengan kita barangkali. Baik. Tapi nak kata kita bila kita gagal sekali, Allah jadikan gagal itu kebaikan untuk kita. Satu hari dia panggil, sekolah kita dapat 2 seat untuk dihantar pelajar pergi ke Baghdad, beasiswa Saddam Hussein. Yang pertama aku nak bagi dekat pelajar hak paling pandai. Tempat kedua aku nak bagi dekat pelajar hak paling bengong. Saya pun tak ambil peduli sangat, saya tahu dah bukan saya akan dapat pun. Dan saya tak sangka dia kata pelajar hak bengong itu engkaulah aku pilih untuk pergi sambung belajar kat sana. Nampak? Itu yang kata rezeki ni. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Saya tak dapat pergi ke Iraq sebab adalah masalah dari segi keluarga dan sebagainya. Dan saya pergi sambung ke Syria waktu itu. Ketika di Syria, malas menghafal, malas membaca. Masuk satu kelas ni, guru saya kata, hafal, esok datang tasbih. Tak apa. Saya pun tengok nama saya nombor 42 daripada list. Dia kata nombor 42 ni esok pun tak sempat ni 1 jam. Minggu depan. So saya tak hafal. Besok datang ke kelas, tanpa hafal, masuk kelas, guru tu pun panggil nama. Saya duk ingat dia mesti panggil nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cukup 30, habis masuk. Rupa-rupanya dia panggil Muhammad Najib nombor 42 dulu. Macam tahu-tahu saya tak hafal. Bila dia panggil saya pun apa buat? Datanglah ke depan. Datang berdiri kat tepi ni. Dia kata, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Saya pun diam. Pasal tak hafal. "Atalak iqra." Aku cakap dekat engkau baca. Saya diam juga. 3 kali dia kata, "Atalak iqra." Aku sebut 3 kali ketiga ni, baca. Saya pun diam. Bila dia tengok saya tak baca, dia bangun berdiri, apa dia buat? Dia penampau ke depan, kena jatuh kopiah kat bawah. Bila jatuh kopiah kat bawah ni, saya dah diam, tak kata apa. Bangun seorang sahabat saya daripada Algeria. Arab Algeria ni angkat tangan, dia kata, "Ustaz, bukankah ada larangan jangan tampar pada muka?" Kata Syekh ni, "Engkau duduk, diam, kau tak faham," dia kata. Sebenarnya dia kata, budak ini tidak ada ubat yang paling mujarab, melainkan makan penamparku saja. Sungguh tuan-tuan, disebabkan sakit penampar tu, saya dapat hafal dan ingat sampai hari ini. Nampak? Di sebalik sakit, ada nikmat. Tapi bagus Syekh ni, besoknya dia panggil saya masuk office. Dia bawa tasbih, dia kata, "Najib, ini hadiah aku nak bagi dekat kau. Kau ingat semalam aku tampar kau?" Saya kata, "Ya, ingat." "Kau tahu tak kenapa aku tampar kau?" Saya kata, "Ya, pasal saya tak hafal." Sebenarnya dia kata, "Najib, aku bukan tampar engkau, aku tampar setan yang bertenggek kat muka engkau." So dia kata, setan tu dah cabut. Sekarang ni kau belajar rajin-rajin, insya-Allah. Disebabkan itu berlaku, saya dapat hafal kitab hikam ni sampai hari ni. Saya dapat ingat. Hanya disebabkan kerana penampar tu tadi. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita seumpama kita ditampar oleh Allah dengan ujian. Tetapi di sebalik ujian itu ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita yang mungkin kita tak faham pada saat itu, tetapi pada saat ini baru kita tahu rupa-rupanya yang sakit itu adalah satu nikmat yang Allah berikan dan datangkan kepada kita. Baik, sebab itu kadang-kadang kita tak sangka kerana rezeki Allah teramat banyak dan teramat luas. Dia kata lagi, "Ketahuilah, kita ini hakikatnya telah sedia kaya dengan segala macam kurnia, hanya tinggal untuk kita mencari dan menghargai." Tuan-tuan, banyak sangat Allah bagi. Banyak sangat Allah bagi. Baik, dulu naik kereta, ada kereta dulu. Waktu umur 25 naik kereta ke naik motor? Naik motor. Dah kahwin ke belum? 25. Belum lagi. Kahwin umur berapa? 20? 29. 29 baru kahwin. Tahun bila ada kereta? Maksudnya ketika umur berapa ada kereta? Dah kahwin dah baru beli kereta. Baik, rumah sekarang ni rumah sendiri. Rumah sendiri bukan.
Waktu umur 40 tahun, nikmat kebiasaannya kita dah ada rumah sendiri, kita dah ada kereta sendiri, bukan? Nampak tak? Allah atur hidup kita. Daripada kita tak ada apa-apa, kemudian Allah datangkan rezeki sedikit. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, Allah suruh manusia kenang akan nikmat waktu umur 40 tahun. Biasa ni kita ni umur 40 tahun, saya sendiri pun. Saya umur 30 tahun, saya tak kahwin. Saya pening kepala duk fikir, tengok kawan-kawan dah kahwin ni. Tanya bila nak kahwin. Saya kata nanti tak jumpa lagi. Bukan tak jumpa, ada orang perempuan yang minat dekat kita. Tapi tak berani kita pasal kita tahu takut dia ajak kahwin, kita tak ada duit. So kita diam-diam sajalah. Akhirnya bila kawan-kawan kahwin, saya berdoa pada Allah, ya Allah, mudahkanlah rezeki bagi aku supaya aku dapat berkahwin. Akhirnya umur 31 tahun dapat kahwin. Bila kita dapat kahwin, Allah jadikan rezeki pada perkahwinan kita dengan pekerjaan yang sesuai. Anak seorang, rezeki sesuai anak seorang. Anak dua, anak tiga, anak empat, anak lima, Allah jadikan rezeki bersesuaian dengan jumlah anak kita dan kedudukan kita pada waktu tersebut. 40 tahun, kita dah mengingati dan mengenali rupa-rupanya dah banyak sangat rezeki yang kita telah dapat. Tuan-tuan, tak perlu tengok orang yang lain, kita tengok diri kita sahaja dah mencukupi untuk kita nak kenal. Sebab tu Allah kata, hatta iza balagha asyuddahu, sampailah ketika kamu usia 40 tahun, wa balagha arba'ina sanatan, faqala rabbi auzi'ni. Siapa yang dah cukup usia 40 tahun, maka hendaklah mereka berdoa kepada Allah dengan satu doa. Doa apa? Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku dan kepada kedua ibu bapa aku. Bila ni? Ketika berusia 40 tahun. Karena banyak sangat Allah berikan kepada kita nikmat rezeki. Sebab tu, kalaulah kita kata rezeki itu dengan cara mengaji pandai, belum tentu. Ada orang mengaji pandai tapi rezeki dia sikit. Kalau orang kata rezeki itu dengan bekerja kuat, berapa ramai orang yang bekerja 3 pekerjaan tetapi rezekinya tetap sikit. Maka rezeki itu Allah yang tentukan dan Allah yang berikan kepada kita ikut berapa yang Allah nak beri. Maka kita kena percaya pada konsep rezeki ini Allah datangkan dalam keadaan yang pelbagai. Maka dia kata, yakinlah Allah yang disebut sebagai Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang maha pemberi rezeki ini, kerana keyakinan ini akan mengukuhkan akidah dan menambah keimanan kita serta menghasilkan kesan positif. So, orang yang kenal Allah, dia adalah Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rezeki, dia akan membebaskan kita daripada sifat syirik. Kita takkan menyekutukan Allah kerana kita tahu Allah sahaja yang memberikan rezeki. Kita takkan berkata, kalau tidak si Polan ini, aku takkan dapat makan. Kita takkan cakap macam tu. Kita takkan berkata, kalau tidak kerana kereta ini, aku tak dapat cari rezeki. Kita takkan cakap macam tu. Maka kita tahu, kerana Allah Ar-Razzaq lah yang menjadikan rezeki kepada kita, nescaya kita takkan syirik kepada Allah. Yang kedua, bila kita tahu Allah yang memberi rezeki, menjadikan kita makin bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Baik, yang ketiga, bila kita kenal Allah sebagai Ar-Razzaq, menambahkan tawakal kita kepada Allah. Kita tahu Allah lah yang menentukan, maka tak perlu kita nak bergantung harap kepada manusia dan kita akan bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan hafal ayat 1000 dinar? Ada orang ayat 1000 dinar ni apa dia buat? Dia gantung dekat rumah, boh dekat dinding, letak kat dalam kereta, letak dekat kedai. Pasal apa letak ayat 1000 dinar macam tu? Dia jadikan ayat 1000 dinar sebagai tangkal. Kononnya kalau letak ayat 1000 dinar, dia akan jadi kaya, murah rezeki. Ramai orang salah faham dengan ayat 1000 dinar ni. Ayat 1000 dinar sebenarnya bukan ayat yang digunakan untuk tampal. Dia juga bukan ayat yang dijadikan sebagai zikir untuk disebut hari-hari. Tetapi ayat 1000 dinar, dia hendaklah datang, kalau siapa nak betul-betul, khasiat ayat 1000 dinar adalah dengan cara diamalkan ayatnya. Bukan dibacakan, bukan ditampal, tetapi diamalkan. Kalau tuan-tuan tengok ayat 1000 dinar, apa Allah kata? Wa may yattaqillah, sambung, yaj'al lahu makhraja. Maknanya tuan-tuan hafal ayat 1000 dinar. Pasal apa tuan-tuan hafal ayat 1000 dinar? Pasal dia sebut 1000 dinar. Itu yang kata kita ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Man, wa man ni dalam bahasa Arab dipanggil man syarat. Man apa man syarat? Maksudnya, kalau nak jadikan Allah bukakan jalan penyelesaian, syarat dia kena bertakwa kepada Allah. So dia mesti kena bertakwa. Tanpa takwa, Allah takkan jadikan penyelesaian kepada setiap masalah kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah rezekikan dalam keadaan rezeki yang dia tak sangka-sangka. Wa may yatawakkal Allah. Siapa juga yang bergantung harap hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Maka orang itulah orang yang Allah akan berikan apa yang dia nak. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya hanya Allah saja yang menyampaikan setiap urusan kehidupan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan setiap sesuatu Allah tentukan portion, berapa jumlah, bagaimana kita nak dapat. Allah sahaja. Tiada ada kaitan dengan manusia, tiada kaitan dengan kudrat kita, tetapi Allah yang menentukan. Ada orang gaji 5,000, tapi kerja macam orang gaji 1,000. Maka Allah jadikan nilai 5,000 macam orang yang gaji 1,000. Ada orang yang gaji 1,000, tapi dia buat kerja macam orang gaji 5,000. Allah jadikan nilai 1,000 yang dia miliki seumpama orang yang bergaji 5,000. Allah cukupkan bagi dia pada waktu tersebut, walaupun pada mata kasar orang nampak dia adalah orang yang tak cukup. Maka Allah boleh jadikan nilai sesuatu benda bertambah dan berkurang ikut suka Allah pada ketentuan yang Allah nak tentukan kepada kita. Sebab tu kita ni bila kita tengok ada orang yang kaya, tuan-tuan jangan dengki dengan orang yang kaya. Tuan-tuan tengok orang yang ada kelebihan, tuan-tuan jangan rasa hina ataupun rasa dia hebat dengan kelebihan dia. Kenapa? Kerana hak Allah untuk berikan dalam bab dunia ni, Allah boleh bagi kepada sesiapa pun. Tapi satu benda yang kita patut bangga. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Hadis yang berbunyi, Allah kata, Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'atid dunya, berikan dunia ini liman yuhib, kepada orang yang Allah kasih, Allah boleh bagi dunia. Wa man la yuhib, dan orang yang Allah tak kasih pun Allah boleh bagi dunia. Kadang tengok orang kafir kaya, Allah bagi. Kadang tengok orang Islam miskin, Allah juga tentukan. So itu hak Allah, dia boleh bagi. Bab dunia ni tak perlu nak pening, kerana Allah tentukan pada setiap orang. Islam tak Islam, semua Allah bagi rezeki. Walakinnallaha, tetapi Allah la yu'tid din, dia tak bagi kepada agama ni illa may yuhib, melainkan hanya kepada orang yang Allah kasih sahaja. Kita tak dapat harta yang kaya tak apa, tapi kita dapat agama, tuan-tuan. Dengan agama kita selamat dunia dan akhirat. Apa guna kita diberikan kekayaan tetapi di akhirat kita berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sebab tu dalam bab ni Allah tentukan. Kalau siapa ingat kuliah kita yang lalu, kita baca satu cerita wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa kata Allah kepada Nabi Allah Daud? Ya Daud, wahai Daud, anta turid wa ana urid. Engkau ada keinginan, Allah ada kehendak. Setiap benda yang engkau inginkan takkan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Tuan-tuan naklah, tuan-tuan harapkanlah berapa juta sekalipun tuan-tuan takkan dapat, melainkan Allah berkehendakkan tuan-tuan dapat. Allah kata, in sallamtani fima urid, kalau engkau buat apa yang aku nak. Allah kata kalau engkau buat, kau taat pada apa yang aku perintahkan engkau taat, sallamtuka fima turid, aku berikan apa yang engkau nak. Wa in abghaztani fima urid, tetapi kalau engkau tak suka pada apa yang aku nak, at'abtuka fima turid, aku akan penatkan engkau pada semua benda yang engkau nak. Berapa ramai orang yang nak tapi dengan penat, akhirnya dia dapat mungkin sebahagian kecil, penat saja yang dapat. Pasal Allah kata kalau engkau tak buat apa yang aku perintahkan, aku akan penatkan engkau dengan pencarian rezeki itu tadi. Berapa ramai orang yang penat cari rezeki, penghasilannya tak seberapa. Sebab tu kita kena cari keberkatan dalam hidup. Kerana keberkatan ini sesuatu benda yang sedikit, maka dia akan mencukupkan bagi kita. Maka akhirnya Allah kata wala yakunu illa ma urid, sesuatu perkara tidak akan berlaku melainkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dia kata lagi,
Yang seterusnya, kesan orang yang beriman dengan Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki ini, iaitu dia akan sentiasa berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, jangan lupa doa. Tuan-tuan mai ke masjid, waktu tuan-tuan keluar daripada masjid, tuan-tuan doa tak? Siapa yang keluar daripada masjid selepas dia selesai solat ni, dia berdoa, angkat tangan. Doa tak payah angkat tangan, dia sambil-sambil dia keluar dia berdoa. Siapa yang ketika dia masuk dan ketika dia keluar berdoa? Cik, angkat tangan, saya nak tengok siapa dia orang yang berdoa. Ada tak ada? Kalau ada, sila angkat tangan. Hang doa tak doa masuk masjid? Tak doa. Baik. Haji doa tak masuk masjid? Masuk masjid haji doa apa? Bukakanlah pintu-pintu rahmat. Betul? Pasal Allah nak bagi pahala ni. Waktu keluar masjid doa apa? Berikanlah hidayah kepada aku. Bagus, itu doa yang baik. Tapi ada satu doa, doa ini diamalkan oleh para salafun soleh. Sekali lagi tuan-tuan baca sama-sama. Doa ni saya ajarkan. Orang-orang salaf, orang zaman dahulu, bila mereka datang ke masjid, kenapa dia orang datang ke masjid? Haji pasal apa main masjid? Pasal apa haji main ke masjid? Pasal main nak berjemaah. Yalah, pasal apa nak berjemaah? Pahala dia lebih. Okey, baik. Kalau saya kata kita mai ke masjid pasal Allah panggil kita, betul ke tak? Kat mana Allah panggil kita? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari solat. Jom, aku nak bagi kejayaan kepada kalian ni. Aku nak bagi jadikan korang orang yang berjaya. Kamu nakkan kejayaan kat dunia, kamu nakkan rezeki yang murah, kamu nak jadi orang yang kaya, kamu nak jadi orang yang hebat. Allah jamin kamu akan berjaya dengan syarat engkau datang, aku tengah panggil kau. Peduli tak peduli panggilan Allah? Tak peduli. Kalaulah katakan TYT panggil, okey, saudara Rifai, sila datang ke Istana Melaka. TYT nak bagi anugerah Datuk Seri Wira ataupun Datuk Wira Melaka. Baik, bila tu? Petang nanti. Petang, pagi lagi dia dah siap dah. Pasal nak dapat datuk ni. Tapi yang Allah nak bagi anugerah dekat kita, Allah panggil, tak peduli. Yang berniaga-berniaga, yang duduk pasar malam, yang sibuk-sibuk, yang tidur-tidur, yang malas-malas. Tak peduli Allah panggil. Sedangkan Allah kata kami nak berikan kejayaan kepada kamu, kamu tak peduli. Dan ini perangai kita. Ada satu masjid di Melaka, saya kuliah maghrib macam ni, sebelah masjid ada pasar malam. Tu imam bisik, dia kata, Ustaz, malam ni macam yang kita rancang hari tu, speaker kita dah talar cantik punya pergi kat pasar malam, Ustaz bagi kau-kau punya. Kesnya, geng peniaga pasar malam, waktu maghrib, tak ada siapa pun berhenti perniagaan untuk datang solat. Adalah sikit beberapa orang, tapi ramai lagi pengunjung, termasuk orang yang berniaga dekat pasar malam, tak peduli, walaupun azan berkumandang, walaupun masjid tengah ada solat. Tepi saja dekat masjid. Malam tu, dah talar ke pasar malam, kita bagi. Tu hak tengah duduk, bakar ayam. Nak ke Allah bakar kita macam tu juga besok ke akhirat. Tu yang duk tenyih burger dekat atas kuali tu. Nak ke esok Allah tenyih muka kita dekat api neraka, duk cari rezeki, lupa pada yang memberi rezeki. Tapi mujarab, lepas-lepas daripada tu, ramai dah mula berhenti sekejap, mereka datang ke masjid untuk menunaikan solat. Lepas tu kadang kalau nak kena hantar dengan macam tu, baru mereka nak faham. Salafun soleh, apa mereka buat? Mereka bila Allah panggil dengan azan, mereka datang. Datang saja ke masjid, apa mereka buat pada waktu tersebut? Maka pada saat itu, mereka datang menunaikan solat. Selesai dah solat, mereka mula melangkah keluar daripada masjid. Ketika mereka melangkah, inilah mereka membaca dengan satu doa. Doa apa? Allahumma inni qad ujibtu da'watan. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menjawab panggilanmu tadi. Allah panggil hayya ala salat, kami jawab, kami mai, kita pun datang solat. Wa sallaitu fariidatak, ya Allah, kami telah menunaikan kefarduan yang wajib kepada kami, iaitu solat fardu yang kami buat secara berjemaah. Kemudian wa adaitu fariidatak wantashartu kama amartani, sekarang kami mula beredar sebagaimana engkau perintahkan kami untuk cari rezeki. Bukankah Allah kata fa iza qudiyatis shalah, bila kamu selesai daripada solat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila kamu selesai daripada solat, bertebaranlah kamu di bumi, carilah kurniaan-kurniaan Allah yang berada di atas bumi ini. Allah kata solat, bila panggil solat, datang solat. Bila selesai solat, pi keluar daripada masjid. Jangan duduk tunggu dalam masjid. Pi cari kurniaan yang Allah nak berikan kepada kamu.
Maka wantasyartu, sekarang kami keluar daripada masjid nak mencari kurniaan kami yang ada di dunia yang engkau jadikan. Farzuqni min fadlik, ya Allah, rezekikan kami yang baik-baik yang ada di sisimu. Wa anta khairur raziqin, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Kata mereka, tiada seorang pun di antara kami yang tiada mendapat rezeki, melainkan Allah datangkan rezeki kepada mereka dengan apa yang mereka minta pada Allah. Baik, so malam ni tuan-tuan dengar baik-baik, tuan-tuan ikut apa saya sebut. Baik, jom kita baca sama-sama. Allahumma inni khat. Okey, sekali lagi. Allahumma inni khat ujibtu da'watak wa addaitu fariidatan wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Baik, alhamdulillah. Apa maksudnya? Ya Allah, aku menjawab panggilanmu. Aku menunaikan kefarduan yang wajib kepada aku, dan aku keluar mencari kurniaanmu yang bertebaran di atas bumi ini. Berikan rezeki yang baik yang ada di sisimu, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ni 5 perkara ni yang mereka sebut ketika mereka sambil berjalan keluar daripada masjid, dan tiada di antara mereka melainkan Allah jadikan kehidupan mereka kehidupan yang tiada pernah pun merasakan susah, dan Allah datangkan rezeki dalam keadaan mereka yang tak sangka-sangka. Dan ini di antara salah satu benda yang kita boleh buat di antara amalan para salafun salih. Saya ambil daripada kitab tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang mentafsirkan ayat bab berkaitan tentang solat Jumaat. Tapi kita boleh baca pada sebarang waktu solat yang lain pun kita boleh baca dan kita boleh amalkan doa ini di antara doa para salafun salih. Baik muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, siapa yang tiap-tiap pagi selepas selesai solat subuh dia baca satu doa yang Nabi suruh dia baca doa tu. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan tak baca, kalau imam tak baca, tuan-tuan baca sendiri. Tiap-tiap pagi selesai daripada solat subuh, tuan-tuan jangan tinggalkan doa ni. Doa ni ada di dalamnya pasal rezeki. Doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 benda Nabi perintahkan para sahabat, jangan tinggalkan doa ini pada tiap-tiap hari, setiap kali selepas subuh di waktu pagi. Doa ni tuan-tuan jangan tinggalkan. Doa apa? Meminta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Wa as'aluka rizqan tayyiba, berikan kepada aku ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik-baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan aku diterima di sisimu ya Allah. 3 benda tiap-tiap pagi waktu subuh kita minta. Rezeki, ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan ini di antara wasiat Nabi SAW kepada para sahabat untuk dibacakan pada tiap-tiap hari selepas daripada waktu subuh. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan dan bacakan, saya yakin, wallahu a'lam, takkan kita tak yakin Nabi SAW yang sebutkan, pasti Allah akan memberikan kepada kita rezeki dalam keadaan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dah masuk belum? Apa dia? Dah habis dah? Oh, tadi saya ingatkan ada bunyi. Dah lama, dah lebih lama dah. Okey, dah lebih lama dah. Sebab orang kata berhenti sekejap waktu isyak, nak azan saya duduk tunggu, dia bunyi tek-tek-tek. Tak dengar bunyi tek-tek-tek pun. Saya pun teruskan je lah. Oh, dah lepas lama dah Okey, so teruskan ni. Kau berhenti? Okey, teruskan. Baik, kita sambung habiskan topik kita ni sikit lagi. Baik, orang yang beriman, kesan dengan orang yang beriman terhadap Allah yang disebut sebagai Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki ini, dia akan redha terhadap setiap ketentuan yang Allah jadikan untuk dia. Ramai orang dia dapat rezeki, mulut kata alhamdulillah, hati tak redha. Siapa yang dapat rezeki bila dia tahu Allah maha memberi, dapat sikit ke banyak, dia tetap redha walaupun benda yang dia dapat tu hanyalah sedikit. Ramai orang katakan dia ni orang yang berbisnes.
Hari ni dia tak dapat banyak, dia dapat RM50 saja bisnes dia. Macam, bang, hari ni okey. Dia kata, Alhamdulillah lah. Ada perkataan lah dekat belakang tu, tak puas hati lah tu. Okey tak rezeki hari ni? Boleh lah. Ada lah tu memang tak puas hati dah tu. So menunjukkan mulut sebut Alhamdulillah, tapi dekat belakang ada lah tambah lagi, menunjukkan hati tidak redha. Orang yang nak bersyukur kepada Allah, dia mesti kena buat rukun syukur 3 perkara. Orang yang bersyukur, dia mesti kena tunaikan rukun syukur. Rukun syukur ni dia mesti kena 3 perkara serangkai, mesti kena berlaku, berjalan seiringan. Yang pertama, orang yang bersyukur kepada Allah ni, yang pertama diucapkan perkataan Alhamdulillah saat ketika mana dia mendapat nikmat. Bila kita dapat nikmat, tengok nikmat tu macam mana. Kalau nikmat yang biasa kita dapat, Alhamdulillah, boleh. Ini paling minimum, Alhamdulillah. Atas sikit daripada Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli halin. Maksudnya apa nak terjemah segala puji bagi Allah for everything, ataupun terima kasih Allah pada semua benda lah. Tak kisahlah. Maksudnya itu tahap yang kedua. Next, tahap yang ketiga lebih baik lagi. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, di atas segala nikmatnya Allah sempurnakan kebaikan kepada aku. Tingkat 3. Next lagi, tingkat nombor 4, orang yang nak ucapkan syukur. Pasal kita selalu dengar ada orang tulis syukur pada Allah. Tuan-tuan, Alhamdulillah, mengucapkan syukur bukan dengan ucap syukur. Ada orang cakap thank you Allah. Thank you Allah pula. Tak perlu thank you Allah. Islam, Nabi dah ajarkan kepada kita, jangan, tak perlu ucapkan thank you pun tak payah, terima kasih pun tak payah, syukriya ya Allah tak payah juga, syukran ya Allah tak kena juga, ikut apa yang Nabi buat. Nabi sebut apa? Sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Naik sikit, Alhamdulillahi ala kulli halin. Naik sikit lagi, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalah. Atas lagi, kita dapat sesuatu benda yang banyak. Tengok kebun kita keluarkan buah. Tengok pula duit dalam akaun kita dah makin banyak. Tengok pula income kita, tiba-tiba kita dapat hasil yang amat banyak. Apa kita nak cakap waktu tersebut? Kita boleh ucapkan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kisah 2 orang lelaki. Satu orang lelaki kufur, satu lelaki beriman. Yang beriman miskin, yang kaya ini kufur. Dua-dua orang ni kawan baik. Jadi satu hari si miskin yang beriman pergi ziarah kawan dia yang kufur ini. Kawan dia tunjuk, ini kebun ana punya, ini pokok ana punya juga, ini binatang ana punya, semua ini ana yang punya. Ini di dunia ana sudah dapat banyak, kalau ke akhirat ana dapat lagi banyak. Ente apa pun tak ada. Ana macam-macam Allah bagi sama ana, ente tak ada apa-apa. Okey, so dia seronok. Kata kawan dia yang beriman, walaula izdaqalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalaulah sekiranya engkau masuk di dalam kebun engkau ini, setelah engkau melihat segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, engkau mengatakan masya Allah. Semua yang ada ini adalah datang dengan izin Allah. Orang datang tengok kita, cantik kereta ni. Okey, cantik kata, cantik rumah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bila melihat sesuatu benda yang menakjubkan, yang Allah berikan pada kita, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan daripada Allah. Bukan datang daripada saya, bukan datang daripada siapa-siapa, tapi Allah yang punya dan Allah pinjamkan kepada saya. Maka itu perkataan yang paling terbaik. Mulut ucap. Yang kedua, syarat yang kedua, orang yang bersyukur, hati mesti kena redha. Mulut kata Alhamdulillah, tapi hati tak puas hati, maka dia belum lagi bersyukur. Mulut dan hati mesti seiring. Mulut syukur, hati mesti redha dengan apa yang kita dapat. Dan yang ketiga, dibenarkan kesyukuran tadi dengan perbuatan kita. Tanda orang yang bersyukur, kita tengok. Setiap kali Allah cerita hamba Allah yang kuat beribadat, dia mesti cerita tentang infak. Contoh, Allah kata, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan solat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka adalah orang yang bersedekah. Orang yang baca Quran, orang yang solat, dia mesti sedekah. Baik, satu. Yang kedua, Allah kata, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman dengan benda yang gaib, mereka mendirikan solat, mereka juga orang yang bersedekah. So di antara salah satu tanda orang yang bersyukur, mereka adalah orang menjadi orang yang suka memberi. Dibenarkan tanda kesyukuran mereka dengan share nikmat yang Allah berikan kepada mereka kepada orang yang lain dalam bentuk sedekah, pemberian-pemberian kepada manusia yang lain. Itu tanda seseorang yang bersyukur. So mesti mulut sebut syukur, alhamdulillah, hati mesti redha, dan dibenarkan tanda kesyukuran itu dengan perbuatannya sebagai timbang balik kepada apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Baik, next yang seterusnya. Kata pengarang kitab ini, dia kata orang yang percaya Allah adalah pemberi rezeki Ar-Razzaq, maka dia akan mudah berbuat baik sesama manusia. Kerana dia tahu tuan-tuan yang kita ada ni pinjaman Allah nak test. Dia ni jadi orang yang kedekut ataupun jadi orang yang suka memberi kepada orang yang lain. Maka kita bila Allah bagi banyak, maka kita jadi seorang yang pemurah kepada manusia yang lain. Yang seterusnya, maka menambahkan kecintaan kita kepada Allah bila kita kenal segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang seterusnya, membersihkan diri daripada sifat angkuh dan hasad, tak menjadikan kita takabur dan sombong di atas dunia ataupun bumi ini setelah apa yang Allah rezekikan dan berikan kepada kita. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, dan itu di antara kefahaman kita tentang Allah yang dinamakan dengan Ar-Razzaq. Maka Ar-Razzaq ini kita yakin sungguh-sungguh. Bila kita yakin Allah yang memberi rezeki, nescaya kita akan jadi makhluk yang bersyukur. Kita takkan syirik, kita akan bertawakal, kita akan sentiasa berdoa, kita akan redha, kita akan berbuat baik sesama manusia, kita akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah, dan kita akan hilangkan segala sifat mazmumah, takabur, angkuh, hasad, dengki dan sebagainya yang ada di dalam kehidupan kita. Sekiranya itu sekadar apa yang kita nak sampaikan pada malam ni. Kabarnya kita ada satu agenda lain lagi selepas daripada ni. Maka kita solat Asyak, lepas tu kita sambung dengan agenda kita tu tadi. Boleh Tuan Imam? Oh ya ke? Okey. Dia imam kata kita selawat dulu, kemudian baru kita solat Asyak. Kita pulang pada imam lah. Okey itu. Okey, so sahabat-sahabat rahimakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.